Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang hadir di majlis pada hari ini dan tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita di petang yang mulia ini untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan topik kita, yaitu tentang sebuah fahaman yang tidak asing lagi didengari dalam kalangan masyarakat, yaitu fahaman liberalisme. Tajuk forum kita pada hari ini akan membincangkan tentang usaha-usaha dalam membendung pemikiran liberalisme yang bertentangan dengan Islam. Sebelum memulakan forum ini, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya ada 3 orang ahli panel. Okey, baiklah. Yang pertama, ahli panel kita yang pertama, nampak ayu tapi mempunyai idea yang sangat bernas, Saudari Nur Rabiatul Rashidah binti Muhammad Musa. Saudari Rabiatul merupakan seorang mahasiswa UMS yang mengambil kos pendarasan Islam dan berasal daripada Menumbuk, Sabah. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudari Rabiatul. Selamat datang juga Saudari Haslina. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya ahli panel kita yang kedua, lagi ceria, Saudari Nur Hafizah binti Muhammad Ashab. Saudari Hafizah juga merupakan seorang mahasiswa pendarasan Islam UMS dan Saudari Hafizah berasal Sabah. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Saudari Hafizah. Terima kasih. Sama-sama. Dan panel kita yang terakhir, nampak pemalu tapi hebat berkata-kata, Saudari Nadrah Khairunisa binti Jaimi. Saudari Nadrah juga adalah tidak asing bagi kita, sama seperti kedua panel kita tadi, yang juga merupakan pelajar pendarasan Islam UMS. Walaupun begitu, setiap panel kita mempunyai karisma mereka yang tersendiri. Saudari Nadrah berasal daripada Kinarut, Sabah. Selamat datang juga saya ucapkan kepada saudari. Ya, terima kasih Saudari Moderator. Sama-sama. Okey, sebelum kita memulakan perbincangan ini, Saudari Rabiatul akan mengupas serba sedikit pengenalan tentang tajuk forum kita pada hari ini. Dipersilakan Saudari Rabiatul. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum ke dalam tajuk utama iaitu tentang pemikiran liberalisme, sukacita ingin saya menjelaskan apakah itu pemikiran. Pemikiran ialah satu proses atau perihal berfikir, manakala memikir merujuk kepada orang yang berfikir atau ahli fikir. Beberapa pola pemikiran atau ideologi telah timbul dalam kerangka berfikir tersebut. Maka itu jika kita diberikan soalan, maka ada beberapa pola pemikiran atau jawapan setelah berfikir untuk menjawab soalan tersebut. Jika diteliti dengan lebih mendalam, aliran pemikiran yang kita akan bincang ini bukanlah agama, tetapi ianya adalah satu fahaman dan merupakan satu bentuk serangan pemikiran yang paling menonjol, malah berbahaya pada abad ini. Apabila disebut tentang serangan pemikiran atau dalam bahasa Arab disebut sebagai al-ghazwu al-fiqh, ia merujuk kepada serangan yang bukan berbentuk fizik, tetapi ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwashing atau dengan istilah lain tough control atau ideological reform. Oleh itu, dalam erti kata lain, serangan pemikiran ini apabila dilihat sudah jelas bahawa yang dimaksudkan dengan serangan itu bukanlah secara fizik seperti menggunakan senjata atau apapun berhubungan dengan gerakan fizik seperti kekerasan iaitu menumbuk, tetapi sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak disedari tetapi mampu menembus akal, di mana akal seseoranglah yang akan menentukan gerak tubuh dan perilaku seseorang tersebut. Para hadirin sekalian, pada abad ke-20 yang lalu telah muncullah serangan pemikiran yang membawa aliran pemikiran semasa atau contemporary yang datang dari barat. Seperti yang pertama, liberalisme, iaitu topik yang akan kita bincangkan selepas ini, iaitu fahaman yang meningkatkan kebebasan
yang diberikan kepada individu. Seterusnya sekularisme, iaitu menolak agama di dalam kehidupan. Seterusnya aliran pemikiran semasa adalah hedonisme, iaitu fahaman yang mementingkan kesukaan, kemewahan dan kepentingan material. Fahaman ini juga menolak bulat-bulat unsur agama dan menolak tata susila hidup. Seterusnya pluralisme, iaitu fahaman yang tiada satu pun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadikan sumber kebenaran. Bukan itu sahaja, aliran pemikiran kontemporeri yang seterusnya ialah orientalisme, iaitu golongan yang mengkaji hal-hal ketimuran. Gerakan ini menyerang Islam melalui perkara-perkara seperti mereka menyerang Al-Quran dengan menganggap Al-Quran ini sebagai khayalan Muhammad dan tidak ada hubungannya dengan wahyu. Dan seterusnya ada banyak lagi, cuma saya hanya memberi 5 contoh saja. Jika ingin dilihat dengan kebaikannya, gagasan modernisme ini telah digerakkan bertujuan untuk menjadikan umat Islam maju dalam bidang-bidang sains dan teknologi. Namun, fahaman ini telah meninggalkan banyak kesan negatif untuk menjadikan memberi banyak kesan negatif dalam pemikiran umat Islam dan pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu saja, setelah fahaman ini mempengaruhi umat Islam, ia dapat meruntuhkan syariat Islam yang tulen. Seterusnya, saya fokuskan pula kepada tokoh aliran kontemporeri, di mana saya hanya menyebutkan nama dan memfokuskan 5 aliran saja, iaitu tokoh liberalisme, sekularisme, hedonisme, pluralisme, dan orientalis. Tokoh yang pertama iaitu liberalisme, yang diketuai oleh John Stuart Mill, yang lahir pada 1806 dan meninggal pada 1873. Dan tokoh kedua liberal ialah Jean-Jacques Rousseau, iaitu pada 1712 dan meninggal pada 1707. Tokoh yang kedua pula ialah sekularisme, iaitu Habib Bourguiba merupakan presiden Tunisia yang lahir pada 1957 dan meninggal pada 1987. Seterusnya, tokoh pemikiran kontemporeri hedonisme yang diketuai oleh Aristippus, yang lahir pada 433 Masihi dan meninggal pada 355 Masihi. Tokoh yang keempat iaitu pluralisme, iaitu Abdurrahman Wahid atau dikenali sebagai Gus Dur, yang lahir pada 1940 dan meninggal pada 2009. Akhir sekali, orientalis, iaitu tokohnya adalah Bernard Lewis, yang lahir pada 1916 dan meninggal baru-baru ini, iaitu 5 tahun lepas, iaitu 2018. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Rabiatul akan penjelasan topik yang cukup jelas dan teratur beserta tokoh-tokoh yang telah saudari nyatakan sebentar tadi. Seterusnya, izinkan saya menjelaskan apakah konsep sebenar berkenaan tentang pemikiran liberalisme ini dalam Islam dan membincangkan serba sedikit tentang sejarah kelahiran aliran ini dan apakah bentuk-bentuk penyelewengan yang mereka putar belitkan dalam hukum Islam. Okey. Liberalisme ini adalah merupakan satu serangan pemikiran yang mengarah kepada keterbukaan dan kebebasan dalam mentafsirkan agama dari belenggu tafsiran lama. Maksudnya, bila kita lihat daripada tafsiran tersebut, jelaslah bahawa liberalisme ini adalah merupakan aliran yang sangat mementingkan sifat keterbukaan dan kebebasan individu. Ada juga definisi yang lain seperti liberalisme ini adalah aliran ataupun pemahaman politik dan ekonomi yang mana dalam politik mereka bersifat demokrasi dan ekonomi mereka menganjurkan hak kebebasan beserta pihak mereka tidak boleh tuntut campur dalam segala urusan. Pengikutnya disebut sebagai kaum liberal. Daripada pengertian tersebut, dapat kita fahami bahawa liberalisme ini sangatlah menekankan
kepada kebebasan baik daripada pemerintahan maupun dalam bidang ekonomi. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan individu, di mana individu melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa campur tangan daripada pihak lain. Okey. Kemunculan aliran liberalisme ini juga mempunyai sejarah mereka yang tersendiri. Terdapat beberapa faktor kemunculan pemikiran aliran liberalisme dalam Islam. Okey, ceritanya bagaimana kemunculan pemikiran aliran liberalisme ini. Awal kemunculan fahaman liberalisme adalah daripada peristiwa revolusi Perancis yang terjadi pada abad 18 silam. Peristiwa tersebut disebabkan kerana kepincangan sistem dan kesenjangan sosial di masyarakat yang sangat mencolok. Pada masa itu, di negara Perancis masih terdapat penggolongan ataupun taraf dalam kalangan masyarakat, di mana golongan tertentu mendapatkan keistimewaan dan tidak mungkin akan didapatkan oleh golongan yang lainnya. Kenikmatan hidup dorang tu hanya dapat dirasakan oleh mereka-mereka yang berasal daripada keluarga kerajaan dan juga pemuka agama, sedangkan masyarakat yang lain, baik orang yang kaya ataupun miskin, harus patuh kepada golongan-golongan istimewa ini, yaitu golongan-golongan keluarga kerajaan dan pemuka agama itulah. Okay, masyarakat dari golongan yang tanpa hak pada akhirnya menuntut kemerdekaan dan kesan mereka, yaitu pada tahun 1789. Jadi terjadilah revolusi yang kemudiannya menjadi awal terbentuknya golongan liberal. Jadi kemudian liberalisme ini menyebar luas di beberapa negara lainnya di Eropah dan kemudian diterima dan dapat dukungan daripada masyarakat-masyarakat daripada negara-negara tersebut. Okey, hasil daripada itu muncullah fahaman liberalisme ini kepada masyarakat-masyarakat Islam. Jadi masa inilah lahirnya golongan Islam liberal yang mana kita selalu dengar sejak kebelakangan ni. Jadi golongan Islam liberal ni, mereka ni adalah golongan yang mendakwa bahawa orang Islam juga mempunyai kebebasan mereka tersendiri, padahal mereka tidak sedar bahawa mereka telah dihasut oleh fikiran-fikiran golongan liberalisme. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada ciri-ciri penyelewengan yang mereka bawa Islam tadi. Okey, tahukah anda apakah penyelewengan yang mereka buat kepada Islam? Yang pertama adalah golongan liberalisme ini berpegang kepada konsep pluralisme. Konsep pluralisme adalah merupakan pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal, di mana seperti yang kita tahu, pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep ataupun persepsi dan respon yang tersendiri terhadap realiti yang agung, di mana mereka mendapat bahawa semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada realiti yang agung. Realiti yang agung ni adalah merupakan kira macam dorang punya pegangan lah. Jadi mereka membawa pendapat ini kepada Islam dan menyatakan bahawa agama-agama yang lain juga sama taraf dengan Islam dan tiada yang lebih tinggi, tiada yang rendah. Jadi yang kedua, seterusnya, akal manusia adalah sebagai wahyu. Dalam aliran ini terdapat dua aliran wahyu, yaitu wahyu berbentuk tulisan dan juga wahyu yang tidak bertulis. Wahyu yang bertulis ni adalah seperti Al-Quran, dan ia adalah macam orang anggap Al-Quran ni adalah sebagai teks semata-mata. Dan wahyu yang tidak bertulis pula adalah daripada akal manusia, dan yang itulah mereka anggap sebenarnya menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan serta konteks suasana zaman. Seterusnya, mereka meragui ketulinan Al-Quran. Dari sini kita sudah tahu bahawa pemikiran ini adalah sangat bertentangan dengan Islam kerana Al-Quran merupakan sebuah sumber yang paling utama dalam Islam. Aliran pemikiran ini mendakwa Al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menggunakan bahasa itu. Tambahan pula, katanya Nabi Muhammad SAW yang menjadi pembawa risalah juga terdiri daripada golongan Arab.
Maka mereka menyatakan bahwa kesahihan risalah tersebut tidak lagi ada kerana sebenarnya yang ada hanyalah message ataupun perkataan-perkataan yang dituturkan oleh masyarakat Arab. Okey, seterusnya adalah mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian. Bagi aliran ini, mereka secara sinisnya mengkritik sifat nubuah ataupun kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hujah mereka bahawa tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia yang lain. Justru bagi mereka sesiapa sahaja boleh menjadi nabi dan boleh mempunyai sifat nubuah untuk memimpin manusia ke arah kebaikan. Dan bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja yang layak. Malah seperti mukjizat Isra dan Mi'raj juga dianggap sebagai peristiwa dan cerita yang direka-reka semata-mata dan diperbesarkan oleh pengikut baginda yang taksub, sedangkan ianya hanyalah sekadar mimpi dan tidak terjadi dalam realiti. Jadi mereka ni memang tidak percayalah dengan kejadian tersebut seperti yang dinyatakan tadi bahawa mereka lebih berpegang kepada akal dan juga berbanding daripada wahyu. Yang kelima adalah sikap terhadap ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul al-fiqh, usul al-hadis, al-jarah, la ta'dil dan sebagainya telah diterima secara ijma' sebagai metod dalam disiplin ilmu. Namun golongan ini mengkritik ilmu-ilmu tersebut kerana ilmu tersebut mereka anggap adalah sebagai buatan manusia. Okay. Penentuan hukum yang qat'i dan juga tidak qat'i menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsir semula ajaran Islam. Maksudnya mereka memang tak nak sudah ikut metod-metod Islamiah yang terikat dengan hukum, namun mereka inginkan kebebasan dalam mengambil sesuatu hukum. Terakhir adalah mereka menggesahkan tafsiran Al-Quran yang baru. Seperti yang kita ketahui, golongan ini sudah tidak mempercayai ketulinan Al-Quran. Jadi mereka menggesahkan pengeluaran tafsiran baharu kerana mereka inginkan sesuatu kebebasan dalam membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks Al-Quran menempuhi proses dekonstruksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat. Maksudnya di sini mereka sudah tidak percaya lagi tulisan Al-Quran kerana mereka berpendapat bahawa terdapat campur tangan orang Arab terdahulu di dalamnya. Baiklah, sekarang ni kita telah memahami apakah konsep dan juga sejarah kemunculan liberalisme ini dan mengetahui apakah ciri-ciri penyelewengan yang telah dibuat oleh golongan yang menganut fahaman liberalisme. Baiklah, sehubungan dengan itu, saya mempunyai soalan kepada panel kita yang pertama. Apakah doktrin utama dalam fahaman liberalisme ini? Bolehkah saudari menjelaskan sedikit berkaitan dengan tajuk ini kepada penonton yang hadir pada petang ini? Dipersilakan saudari Rabiatul. Terima kasih kepada moderator. Apabila mendengar daripada penerangan saudari Haslina yang merupakan moderator kita petang ini tentang ciri-ciri pemikiran liberalisme ini, jelas menunjukkan bahawa pemikiran liberalisme ini amatlah berbahaya kerana membawa kekecauan dalam agama. Ini disebabkan jika dalam pemikiran agama Islam terikut-ikut konsep liberalisme yang berlaku dalam ajaran tersebut, maka sudah tentu akan membawa kerosakan dan kecelaruan kepada umat Islam. Pada mulanya, pemikiran liberalisme ini tidaklah membawa kesan negatif. Wujudnya liberalisme ini untuk mendekatkan keadilan dan digunakan dengan sewajarnya. Namun, lama-kelamaan, ajaran tersebut semakin terpesong dengan ajaran Islam dan mengikut hawa nafsu. Pada para hadirin yang dikasihi sekalian, seterusnya saya akan menjawab tentang apakah doktrin pemikiran liberalisme. Doktrin yang pertama ialah kebebasan, iaitu pengertian liberalisme itu sendiri. Perkataan ini merujuk kepada liberty dalam bahasa Inggeris yang bermaksud bebas, atau perkataan liberty yang merupakan juga bahasa Perancis yang juga bermaksud bebas. Kebebasan ini
merujuk di mana setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Pihak pemerintah atau kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peraturan atau tegahan. Mereka bebas berfikir dan juga bebas dalam bersuara. Sebagai contoh yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan hak kesamarataan antara lelaki dan perempuan, di mana mereka ingin menegakkan hak kesamaraan tersebut, di mana lelaki boleh berkahwin 4 dan perempuan mengapa tidak? Begitu. Jadi mereka memerlukan hak kesamarataan, menegakkan hak kesamarataan. Oleh itu, dalam perspektif Islam, pemikiran liberalisme ini berusaha untuk melepaskan Islam daripada ikatan syarak yang telah ditetapkan. Seperti tadi. Contohnya lain lagi, halal dan haram. Di mana golongan liberalisme ini menganggap ianya sebagai satu halangan untuk mereka melakukan sesuatu perbuatan gitu. Oleh itu, doktrin liberalisme ni yang pertama ni bertujuan berusaha membebaskan umat daripada keterikatan agama yang pada akhirnya mampu ke arah menghapuskan sistem hidup yang berpandukan agama. Seterusnya, para hadirin yang dikasihi sekalian, doktrin pemikiran liberalisme ialah rasionalis, iaitu keutamaan menggunakan akal. Penggunaan rasionalis ni atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aqlaniyun, iaitu mendewakan akal atau mengangkat akal setinggi-tingginya. Maka penggunaan akal semata-mata dalam mencari dan mencapai satu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan lain. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan perkara di mana kebebasan adalah hak dibangunkan atas kepentingan kebendaan semata-mata dan ia dapat diperoleh melalui penggunaan akal saja gitu. Jadi berdasarkan fakta dan fahaman mereka, jelas kumpulan liberal ni hanya sebahagian kumpulan fahaman sekularisme yang dibangunkan atas sikap berpaling daripada syariat Allah sebenar, kufur kepada ajaran dan petunjuk Allah dan Rasulnya serta menghalang manusia lain mengikut syariat Allah yang sebenar. Seterusnya, para hadirin sekalian, doktrin yang ketiga ialah membawa fahaman individualisme, di mana setiap tindak tanduk seseorang individu itu pada asalnya tidak dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Saya ulang lagi sekali, setiap tanduk individu tersebut tidak dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat selagi mana tindakannya itu hanya berkaitan dengan dirinya sendiri sahaja. Sebagai contoh, adanya dosa pribadi dan adanya dosa yang melibatkan orang ramai. Daripada Ustaz Kazim Ilyas ada mengatakan orang Islam ada telah membawa fahaman ini, di mana fahaman dosa pribadi. Contoh fahaman ini contohnya orang yang tidak menunaikan solat. Jika dosa itu jadi dosa yang orang yang tidak menjalankan solat ni adalah dosa diri sendiri. Jadi orang yang melihat perkara tersebut dia dan perkara yang dosa yang tidak melibatkan orang lain. Dan maksudnya dosa tu dosa personal lah macam gitu. Jadi orang yang tahu dan melihat perkara tersebut, kita dikira tak perlu mengacau dan tidak ada tanggungjawab dan tidak perlu dipertanggungjawab di hadapan tidak perlu bertanggungjawab terhadap kesalahan yang terhadap kesalahan yang dilakukan kerana mereka tidak mengganggu orang lain. Berbeza pula jika dosa yang melibatkan orang ramai, di mana fahaman individualis ini membantras golongan dosa yang melibatkan orang ramai. Contoh macam mencuri, merogol. Tetapi dosa yang melibatkan untuk diri sendiri, mereka cuma menganggap tidak perlu untuk menegur atau memberi nasihat. Seterusnya, antara fahaman individualisme ini ialah mengenai sikap keakuan, iaitu ananiyah dan cinta terhadap diri sendiri. Ini bermaksud semua atau setiap orang tu berhak melakukan apa sahaja dan negara tidak boleh mengaturnya. Jadi yang hanya mengatur hidupnya adalah dirinya sendiri, di mana ia mempertuhankan dirinya sendiri yang mengikut hawa nafsu. Yang itu yang fahaman yang terlalu tinggi tentang pluralisme, liberalisme.
Okay, akhir sekali, hadirin yang dihormati sekalian, doktrin yang akhir sekali ialah mengutamakan logik akal daripada Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, setiap Muslim ni perlu ingat bahawa Nabi Muhammad sendiri SAW meninggalkan pesanan bahawa maksudnya sesiapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal fikiran tanpa ilmu pengetahuan tanpa ilmu pengetahuan, maka layak tempatnya adalah di neraka Jahannam. Hadis ini merupakan hadis mutawatir. Apabila ini berlaku, umat Islam ni akan menghadapi krisis pemikiran yang amat berbahaya yang boleh menjatuhkan umat Islam itu sendiri dan bukannya membawa kepada kemajuan. Oleh itu, golongan ini terus menjadi akal kepada sumber hukum dan asas kepada fahaman liberal. Golongan ini juga berusaha membina keraguan dalam kalangan orang Islam dengan menggunakan fakta dan istilah mengelirukan atau dengan cara memutarbelitkan fakta dan realiti ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rabiatul atas mantap dan mudah difahami tadi. Baiklah, tadi kita telah mengenal apakah doktrin-doktrin pemikiran liberalisme. Sekarang kita beralih kepada kesan kemunculan pemikiran liberalisme ini terhadap masyarakat Islam. Bolehkah saudari Hafizah menjelaskan serba sedikit apakah kesan liberalisme ini kepada umat Islam dari pelbagai aspek? Silakan saudari. Maafkan saya. Saya mau bagi tahu yang muka si moderator tidak nampak. Boleh kasih mukanya gitu. Tekan kasih ada voice supaya nampak muka. Nampak sudah. Okey, ada sudah. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Hasina selaku moderator kita. Terima kasih kepada saudari Rabiatul selaku panel pertama. Alhamdulillah di hari yang mulia ini, saya selaku panel kedua berkesempatan untuk berkongsi ilmu pada majlis ilmu petang ini bersama anda semua. InsyaAllah semoga ilmu yang dikongsi akan membawa manfaat kepada kita semua. Baiklah, para hadirin yang saya hormati sekalian. Sebelum saya meneruskan perkongsian saya, dapat kita ketahui bahawa salah satu kata kunci bagi forum ini ialah pemikiran liberalisme. Panel yang pertama telah menjelaskan apa itu pemikiran, diikuti dengan maksud pemikiran liberalisme yang telah dijelaskan oleh saudari Aslina sebentar tadi. Malah, kita juga telah menelusuri serba sedikit tentang sejarah pemikiran liberalisme, diikuti pula dengan doktrin pemikiran ini. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, doktrin pemikiran ini membawa kesan yang negatif terutamanya kepada pemikiran umat Islam. Maka itu, saya akan menjelaskan kesan pemikiran liberalisme ini terhadap umat Islam. Baiklah, kesan yang pertama adalah menghalalkan yang haram. Pendukung liberalisme ini tidak segan-selu untuk menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yes. Profesor Musdah Mulia, beliau merupakan pakar rujuk jaringan Islam liberal di Indonesia. Namun, secara terang-terangan telah menunjukkan bahawa beliau ini menyokong pemikiran liberalisme. Contohnya berkaitan dengan LGBT. Beliau mengatakan bahawa tiada alasan dan dalil yang kukuh untuk menolak homoseksual. Beliau juga menambah lagi bahawa pengharaman homoseksual oleh para majoriti ulama adalah berdasarkan penafsiran yang sempit dan jumud, iaitu penafsiran yang kolot bagi mereka. Kesan yang kedua, normalisasi hukum murtad. Pendukung liberalisme ni mereka mendakwa bahawa umat Islam ni boleh sahaja diberikan hak untuk mencuba agama-agama lain dengan berpandukan kepada kebebasan memilih. Mereka dengan beraninya menyandarkan dakwaan tersebut kepada nas Al-Quran yang mereka tafsirkan menurut selera mereka, iaitu
Yang surah Al-Baqarah ayat 256 yang bermaksud tiada paksaan dalam agama. Mereka ni mendakwa kononnya Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Padahal ijma' keseluruhan tafsir menegaskan bahawa ayat tersebut hanya terpakai untuk golongan bukan Islam sahaja. Huraian ini selari dengan maksud daripada perkataan liberal itu sendiri yang berasal daripada bahasa Inggeris iaitu liberty yang bermaksud bebas. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh panel pertama tadi. Baiklah, kesan yang seterusnya ialah meremehkan ijtihad ulama silam. Bagi pendukung liberalisme, pandangan para ulama silam, contohnya pandangan mazhab 4, tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenang-kenangan sahaja. Antara aspek-aspek yang disentuh adalah yang pertama, mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan hadis. Dan sebagai contoh, pada 6 Oktober tahun 2016, Faruk Peru ini merupakan mahasiswa sebuah universiti. Beliau telah mencarkan satu kempen yang menimbulkan kontroversi apabila beliau mencadangkan supaya solat Jumaat ini ditukar kepada hari Sabtu. Ini kerana beliau berpendapat kerana hari Jumaat ni adalah hari bekerja. Jadi Muslim akan tergesa-gesa untuk menunaikan solat. Lepas tu mereka kena tergesa-gesa menyelesaikan tugas mereka lagi untuk keluar menikmati makan tengah hari. Jadi beliau berhujah bahawa perkataan Al-Jumu'ah di dalam Al-Quran itu bukanlah maksud kepada hari Jumaat, tetapi dia bermaksud lebih kepada perhimpunan. Beliau merujuk hujah tersebut. Beliau menyandarkan hujah tersebut dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang iman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Namun begitu, ayat ini secara jelas menunjukkan bahawa pengisytiharan solat Jumaat pada hari Jumaat ini berlaku dalam keadaan aktiviti jual beli masih lagi aktif berlangsung. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan urusan tersebut dan menumpukan untuk menunaikan solat. Ayat tersebut secara zahirnya menegaskan bahawa untuk mendapatkan hari cuti ataupun menukar hari pada hari yang lain untuk melaksanakan solat Jumaat tidak seharusnya terjadi. Kerana ianya satu proses pembentukan jati diri Muslim yang mampu meninggalkan urusan dunia atas arahan Allah. Dalam kata ayat yang lebih mudah lagi, itu kita ni meletakkan perintah Allah ni lagi utama daripada perniagaan yang kita sedang jalankan. Terusnya aspek yang kedua ialah kesilapan pada menempatkan peranan akal bukan pada tempatnya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, apabila bertembung antara Al-Quran dan hadis dengan akal, maka kita hendak mendahulukan Al-Quran dan hadis. Ini merupakan ajaran Islam dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak bagi pendukung liberalisme ini. Maka karena itulah muncullah tafsiran-tafsiran baharu yang mereka tafsirkan mengikut logik akal semata-mata dan mereka semata-mata. Terusnya aspek yang ketiga, mereka ingin memula konsep hukum hakam, qat'i dan zoni yang telah disepakati para ulama. Seperti yang Saudari Haslina jelaskan tadi. Untuk merealisasikan keinginan mereka untuk bebas dan juga daripada maksud pemikiran liberalisme itu, sendiri mereka mementingkan sikap keterbukaan dan kebebasan. Oleh kerana itu, jika mereka rasa hukum ini macam menyekat kebebasan mereka, so dorang tidak akan ikut, dorang akan nilai lagi semula. Terusnya kesan yang keempat, wujudlah gerakan feminisme.
Feminisme ini ialah perjuangan menyamakan lelaki dan wanita dalam segala hal. Dan contohnya wanita, pembagian harta pusaka adalah sama antara lelaki dan wanita. Dan poligami adalah tidak sah karena menurut mereka ianya tidak adil. Baiklah, sebagai contoh yang telah berlaku di India, menurut Akhbar Malay, kelompok Muslim liberal di sana telah menjalankan satu pernikahan di mana perempuan dijadikan sebagai wali kepada pengantin perempuan. Malah akad nikah juga diucapkan oleh wali perempuan tersebut. Dan setelah itu disahkan lagi oleh 2 orang saksi perempuan. Hal ini jelas menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar dan juga pegangan ahli sunnah wal jamaah kerana perempuan tidak boleh menjadi wali. Wallahu a'lam. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator kita. Okey. Terima kasih kepada panel kita yang kedua atas penjelasan yang cukup menarik sebentar tadi. Okey, saya tertarik dengan isi saudari yang terakhir, iaitu kesan daripada fahaman itu wujudnya semangat feminisme di mana mereka menyuarakan pendapat bahawa hak lelaki dan wanita itu adalah sama rata, sehingga mereka pendapat bahawa wanita juga boleh menjatuhkan talak seperti lelaki. Okey, di sini kita dapat lihat pemikiran mereka ni sangatlah bertentangan dengan Islam. Hal ini hendaklah dibendung supaya pemikiran ini tidak tersebar secara meluas dalam kalangan masyarakat Islam. Sehubungan dengan itu, apa kata panel kita yang terakhir mengemukakan sedikit pandangan beliau berkenaan dengan apakah usaha-usaha yang boleh diambil dalam membendung umat Islam daripada terjebak dalam fahaman liberalisme ini. Dipersilakan kepada Saudari Nadra. Terima kasih moderator Saudari Haslina dan tidak lupa juga kepada sidang hadirin sekalian kerana sudi hadir dalam forum kami pada hari ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh panel 1 iaitu Saudari Rabiatul sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa peluasan fahaman liberalisme kini semakin membimbangkan. Mengapa ia boleh mendatangkan kebimbangan? Kerana fahaman tersebut adalah satu fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menyeleweng daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, usaha untuk membendung fahaman ini perlulah dititik beratkan kerana fahaman tersebut dapat merosakkan akhlak sekaligus mampu mengancam akidah masyarakat Islam. Sebagaimana apa yang disebut Saudari Hafizah selaku panel kedua kita pada hari ini, iaitu penyebaran fahaman ajaran liberalisme adalah tersasar daripada syariat Islam. Oleh itu, hadirin sekalian, inilah mengapa usaha dalam membendung fahaman liberalisme perlu dipandang serius, agar golongan sedemikian terputus terus dari menyebarkan agenda sesat mereka. Sebagaimana yang terpapar di slide ini, antara usaha dalam membendung fahaman liberalisme adalah pertama, mengadakan program yang tersusun dan terancang seperti ceramah, forum, seminar khususnya kepada masyarakat awam yang beragama Islam berkaitan tentang ancaman dan penyelewengan ajaran agama Islam dalam fahaman liberalisme. Sebagai contoh, forum yang sedang kita jalankan pada ketika ini. Hadirin akan didedahkan mengenai apa itu aliran kontemporari, siapa tokoh-tokohnya, apa itu pemikiran liberalisme, sejarah kelahirannya bagaimana, doktrin-doktrin dan sebagainya. Ini sangat penting supaya masyarakat dapat kenal, masyarakat dapat lihat ciri-ciri sebuah fahaman atau ajaran sesat dengan jelas supaya orang bilang tidaklah dengan mudah termakan, terhasut, terjerumus masuk dalam golongan-golongan sedemikian. Sekaligus dapat buka mata masyarakat tentang akibat dan bahayanya ancaman yang dibawa oleh fahaman liberalisme itu. Oleh itu, hadirin sekalian, dengan adanya program sebegini, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga supaya tidak mudah hanyut dengan agenda-agenda fahaman sedemikian. Oleh itu, pihak berkuasa agama Islam perlulah memainkan peranan dalam melaksanakan program penerangan secara berterusan dan terancang ini, khususnya kepada pelajar sekolah, kaki tangan kerajaan dan orang awam,
agar masyarakat tahu apa implikasi pembabitan seseorang itu dalam pahaman liberalisme. Seterusnya, tahukah Anda sekiranya individu itu terbukti dalam menyebarkan, menerbitkan, atau menyiarkan sesuatu perkara yang berunsurkan pahaman liberalisme itu akan dikenakan tindakan undang-undang? Jawabannya benar. Antara usaha lain dalam membendung fahaman liberalisme adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dan memantau secara berkala. Hadirin sekalian, pihak Jabatan Agama Islam berhak untuk kenakan tindakan sekiranya terdapat individu yang terbukti dalam menyebarkan, menerbitkan buku, risalah atau video yang berhubung dengan fahaman liberalisme. Individu itu boleh dikenakan tindakan di bawah akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah oleh pihak berkuasa agama negeri. Bagi pemantauan secara berkala pula, membendung yaitu dengan berceramah, berforum, seminar saja tidak cukup. Isu ini juga perlu dilihat dari aspek maya, yaitu media sosial. Kerana di media sosial, fahaman liberalisme juga semakin rancak dalam menyebarkan agenda dan fahaman mereka. Oleh itu, pemantauan secara berkala di dunia maya juga perlu diambil serius agar golongan tersebut tidak sewenang-wenangnya menyebarkan ajaran mereka dan sekaligus dapat menangani isu ini secara menyeluruh. Usaha seterusnya adalah dengan memberikan pendedahan kepada masyarakat mengenai fahaman liberalisme melalui media siaran seperti radio, filem, televisyen, dan sebagainya. Pendedahan tersebut juga boleh dilakukan melalui penyiaran khutbah secara live setiap minggu atau rancangan-rancangan agama melalui siaran TV. Sebagai contoh, forum perdana hal ehwal Islam, Anda Mushkil, radio di stesen-stesen nasional kerajaan. Hal ini demikian kerana majoriti daripada masyarakat negara kita meluangkan masa lebih daripada 10 jam seminggu untuk media siaran, terutamanya menonton televisyen. Inilah antara kelebihan yang ada pada media siaran, kerana ia mampu untuk mensasarkan jumlah audiens yang tinggi bagi semua peringkat umur masyarakat di negara kita, baik dari golongan kanak-kanak maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tambahan pula, input yang diperolehi daripada menonton sambil mendengar adalah lebih tinggi berbanding daripada sesuatu yang dibaca. Terbuktilah bahawa media siaran juga merupakan salah satu platform yang berpengaruh serta dapat meningkatkan tahap keberkesanan dalam misi untuk memberi pendedahan masyarakat berkaitan tentang isu ini. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian. Usaha seterusnya adalah dengan menyediakan pendidikan ko-kurikulum bermula dari peringkat rendah, iaitu yang berteraskan akidah yang benar, melalui penggubalan ko-kurikulum agama atau silibus agama yang berkaitan. Sebagai contoh, kelas Al-Quran, kelas Fardhu Ain, dan sebagainya. Ini sangat penting. Bayangkan jika masyarakat kita tidak dididik dari kecil tentang akidah yang benar, maka tidak mustahil di masa muka masyarakat kita tidak lagi berpegang atau berpandukan kepada Quran dan Sunnah Nabi dalam kehidupan seharian, dan tidak mustahil generasi masa hadapan akan sewenang-wenangnya mentafsir ajaran Islam tanpa dasar dan sumber ajaran Islam yang benar. Oleh itu, demi untuk mengawal perkembangan fahaman liberalisme daripada terus tersebar, kita perlulah mengambil cakna dan prihatin mengenai isu ini dengan melahirkan tenaga pengajar yang major dalam bidang agama dan meluaskan lagi peluang pekerjaan bagi guru-guru agama baik dalam sektor kerajaan maupun swasta agar dapat mendidik benih-benih pemimpin kini supaya dapat menjadi pembimbing, pengajar, serta rujukan umat Islam di masa muka. Usaha seterusnya adalah dengan menerbitkan buku atau bahan bacaan seperti jurnal, majalah, artikel, ataupun e-book yang berkaitan tentang kesedaran akidah agar dapat menjadi rujukan dan panduan buat masyarakat yang sesuai dengan setiap peringkat umur. Ini kerana dengan adanya bahan-bahan bacaan sedemikian khususnya terbitan daripada mana-mana jabatan agama Islam di negara kita dapat membuka mata hati masyarakat agar dapat membezakan perkara baik dan buruk, sekaligus mampu untuk membina kesatuan ummah yang bersatu dalam menolak fahaman liberalisme maupun fahaman-fahaman sesat yang lainnya, agar
Isu-isu sedemikian dapat ditangani sehingga ke peringkat akar umbi. Selain mendapat info-info baharu daripada bahan bacaan tersebut, ia juga secara tidak langsung mampu untuk mendidik masyarakat sekaligus dapat membina diri yang kukuh agar tidak mudah terpengaruh dengan kepercayaan dan paham difatwakan sesat, sebagaimana juga pahaman liberalisme itu. Sidang hadirin yang dihormati, dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha dalam membendung pahaman liberalisme ini tidaklah terikat tanggung jawabnya hanya kepada pihak berkuasa agama Islam sahaja. Malah usaha-usaha ini juga perlu dijayakan dengan kerjasama dari setiap individu agar dapat membuahkan hasil yang maksimum. Kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Begitu jugalah dengan kesatuan umat Islam dalam sama-sama berganding bahu untuk membendung fahaman liberalisme maupun ajaran-ajaran sesat lainnya yang semakin berleluasan di negara kita. Jika kita tidak bersatu, maka isu tersebut akan menjadi lebih serius yang akhirnya akan membawa kepada keburukan kerana sesungguhnya kerjasama daripada kesatuan umat itu lebih menjayakan. Wallahu alam. Baik, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kembali kepada saudari Haslina selaku moderator bagi forum pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Nadrah atas penjelasan yang cukup padat dan berguna. Benar apa yang dikatakan oleh saudari Nadrah sebentar tadi, iaitu berkaitan tentang usaha dalam membendung fahaman liberalisme. Meskipun masih ada yang berpandangan bahawa tanggungjawab dalam usaha membendung fahaman tersebut hanya terletak di bahu pihak berkuasa agama sahaja. Namun, sebenarnya usaha-usaha tersebut juga merupakan tanggungjawab bagi setiap individu masyarakat Islam. Hal ini kerana dalam usaha untuk membendung fahaman liberalisme, secara menyeluruh setiap individu perlulah memainkan peranan masing-masing. Jika usaha sedemikian tidak diambil peduli ataupun dipandang remeh, nescaya ajaran agama Islam akan mudah tercemar dan menyeleweng daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, hadirin sekalian, kini tibalah sesi soal jawab berkenaan dengan tajuk yang dibincangkan sebentar tadi. Sekiranya terdapat sebarang soalan, bolehlah disuarakan kepada panel-panel kita ataupun boleh ditanya di dalam ruangan komen. Ada soalan? Tunggu kejap lah. Dalam 2 minit. Okey, baiklah. Terdapat satu soalan daripada hadirin kita, iaitu daripada Siti Syaira. Uh, uh, Beliau bertanya, apakah undang-undang
yang dikuatkuasakan di Malaysia mengenai penyebaran fahaman liberal dan sejauh manakah undang-undang itu giat dijalankan oleh pihak berkuasa. Maksud beliau, adakah terdapat kes-kes fahaman liberalisme di Malaysia? Dijemput jika ada panel yang ingin menjawab soalan tersebut. Kejap. Okey. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Soalan dia adalah berkaitan akta yang dikuatkuasakan di Malaysia mengenai fahaman liberal dan kes yang didapat di Malaysia. Terima kasih atas ringkasan soalan yang diberikan. Untuk berkaitan dengan saya ingin menjawab soalan yang nombor 2, di mana apakah kes-kes yang ada di Malaysia. Di Malaysia, golongan liberal ni mula mengkritik yang pernah berlaku di Malaysia adalah mula mengkritik undang-undang keluarga dan jenayah Islam yang mereka melihat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, iaitu tentang hak tidak sah berpoligami dan mereka melihat yang ianya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif terhadap Islam. Selain itu juga kes yang akan timbul atau akan fahaman yang wujud pada masa kini ialah kes di mana fahaman individualisme, iaitu dosa antara dosa sendiri dan dosa yang melibatkan orang ramai, di mana pemahaman liberalisme yang melibatkan dosa yang berkaitan dengan orang ramai, golongan liberalisme membantras. Namun dosa pemikiran liberalisme yang berkaitan dengan dosa pribadi, mereka tidak kacau, tidak campur aduk dan tidak mempertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Semoga dapat menjawab soalan yang saya ajukan. Untuk soalan yang nombor 2, kes-kes yang ada di Malaysia. Kes-kes liberalisme yang ada di Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada panel kita yang pertama kerana telah memberikan penjelasan berkaitan dengan soalan yang telah diajukan. Sekiranya terdapat lagi soalan, boleh diajukan dalam ruang komen ataupun disuakanlah. Kalau yang berkaitan dengan akta penguatkuasaan, maafkan saya, mungkin ada panel lain yang dapat menjawab. Penguatkuasaan. Akta penguatkuasaan apa, Cok?
Saya cuba menjawab untuk soalan yang pertama, iaitu akta pindaan. Terima kasih atas soalan yang diajukan, iaitu akta yang dikuatkuasakan di Malaysia mengenai fahaman liberal. Antaranya yang pertama, saya hanya ambil satu saja, iaitu Akta Pindaan 355 yang bukan untuk menzahirkan kebencian terhadap golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender, iaitu LGBT. Dan ini merupakan daripada akta Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Al-Gama, iaitu Ahmad Marzuq Syari, yang berkata cadangan pindaan Undang-Undang Mahkamah Syariah atau juga dikenali sebagai Akta 355 bukan melahirkan kebencian terhadap golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sebaliknya, beliau berkata ia hanya dilaksanakan sebagai proses rawatan serta pemulihan golongan tersebut. Itu saja daripada saya. Semoga menjawab persoalan tersebut, di mana penguatkuasaan tersebut di mana mengekang kebebasan kumpulan liberal. Itu saja. Okay. Ada lagi soalan? Okay, baiklah. Sekiranya tiada soalan lagi yang akan diajukan, saya berharap forum kali ini dapat membantu serba sedikit dalam memahami apakah itu fahaman liberalisme. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada hadirin yang sudi hadir dalam memeriahkan majlis ini. Okey. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk kanan dan keluar tinggal kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum saya mengakhiri majlis ini, saya berharap hadirin sekalian berhati-hati semasa berada di luar sana agar tidak mudah terjebak dengan mana-mana aliran yang bertentangan dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kekurangan kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya sudahi forum kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih semua.